Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Firman Allah dari surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan yaitu bulan yang diturunkan padanya kitab suci Al-Qur'an yang menjadi hidayah ataupun panduan kepada seluruh manusia dan menerangkan hidayah dan juga membezakan antara yang hak dan juga yang batil. Sidang penuntun muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun berada sekali lagi pada bulan barakah, bulan yang terbaik dari segala bulan, iaitulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga sering kita kenali sebagai bulan puasa. Namun selain daripada Ramadan adalah bulan puasa, ia juga dikenali dengan bulan Al-Quran. Kenapa dinamakan juga dikenali sebagai bulan Al-Quran? Sebab pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran. Sebab itu ada satu tarikh dalam bulan Ramadan ini, iaitu pada 17 Ramadan dinamakan Nuzulul Quran. Tarikh 17 Ramadan merupakan tarikh Nuzulul Quran, maksudnya tarikh diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim. InsyaAllah dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Jadi sebagaimana yang kita maklum, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Jadi dalam tempoh tersebut itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quranul Karim, diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit selama 23 tahun. So Al-Quran adalah merupakan kalamullah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang terakhir, tidak ada lagi kitab yang akan diturunkan oleh Allah selepas ini. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga adalah merupakan nabi yang terakhir. Maka kitab suci Al-Quranul Karim ini yang mengandungi 114 surah dan juga 30 juzuk, diturunkan selama 23 tahun, menjadi ibadah siapa saja yang membacanya. Satu huruf Allah akan memberikan pahala 10 kali ganda. Kalau kita membaca Alif Lam Mim, itu bukan satu kalimah, bukan satu huruf, tapi dikira 3 huruf. Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. Jadi maknanya kalau membaca Al-Quran ni tuan-tuan, dengan Alif Lam Mim tu sudah mendapat 30 pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Menurut catatan sejarah, ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama 23 tahun itu ialah ayat dari surah Al-Alaq. 5 ayat yang pertama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi SAW sewaktu baginda Nabi berada di Gua Hira.
Dengan turunnya ayat ini, yaitu pada 17 Ramadan, maka telah pun dengan rasminya baginda Nabi SAW dilantik oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Dan ayat yang terakhir secara mutlak, maknanya ayat ini turun hanya selepas beberapa hari. Ada mengatakan 8 hari, selepas itu ada mengatakan 9 hari Rasulullah wafat. Jadi ini merupakan ayat yang terakhir secara mutlak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 281. 281 yang berbunyi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya, maksudnya hendaklah kamu takutlah suatu hari di mana kamu akan dikembalikan oleh Allah pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Kemudian kamu akan disempurnakan, setiap manusia, setiap orang akan disempurnakan ganjaran hasil daripada usaha ataupun amalan mereka. Wahum la yuzlamun, dan dalam keadaan mereka sedikit pun tidak dizalimi ataupun dianiayai. So ayat ini surah Al-Baqarah ayat 280 merupakan ayat yang terakhir Allah turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tentang turunnya Al-Quran ini, untuk makluman kita semua, diturunkan secara berperingkat. Dia tidak turun secara sekaligus. Namun peringkat turunnya Al-Quran ini ada dua peringkat. Yang pertama, turun daripada Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunia, daripada Lauh Mahfuz ke dunia yang paling dekat dengan kita. Ini disebut dalam surah Al-Qadar ayat yang pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Maka menurut pandangan ulama, berdasarkan pada ayat ini, Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit yang terendah. Itu berlaku pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu maknanya adalah malam yang mulia, malam yang besar, malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara kemuliaan malam Lailatul Qadar itu bukan saja pahala orang yang beramal itu digandakan, tetapi pada malam itu Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus 30 juzuk tu daripada Lauh Mahfuz diturunkan ke langit yang terendah ini. Itu peringkat yang pertama. Kemudian berlaku penurunan peringkat yang kedua, iaitu daripada Sama'id Dunia, langit yang dekat ini, turun kepada baginda Nabi SAW. Inilah yang saya sebutkan tadi. Dia turun berperingkat sedikit demi sedikit, bermula daripada ayat yang daripada surah Al-Alaq tadi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama. Turun kepada Nabi SAW selama 23 tahun, dan sehinggalah pada ayat yang terakhir surah Al-Baqarah 281. Ini berdasarkan kepada penjelasan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu. Al-Quran itu kami pisah-pisahkan, litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau dapat, wahai Muhammad, membacakan kepada manusia ramai, ala muksin, secara sedikit demi sedikit. Lambat maknanya baca sikit-sikit. Ala muksin maknanya lambat-lambat. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya secara beransur-ansur. Jadi ayat ini menjelaskan dengan jelas sekali
Allah turunkan Al-Quran itu daripada langit yang terendah kepada baginda Nabi sedikit demi sedikit. Jadi bagaimana dia turun sedikit demi sedikit? Ada banyak keadaan. Yang pertama, kadang-kadang ada sebab, ada pertanyaan, ada pertanyaan daripada para sahabat, ada pertanyaan daripada orang Arab, ada pertanyaan daripada ahli kitab masa itulah. Jadi ayat turun menjawab pertanyaan. Dan ada ayat-ayat yang turun memang dengan limpah kurnia Allah tanpa ada pertanyaan. Contohnya ayat yang menjadi dalil kewajipan berpuasa Ramadan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban pada tahun yang kedua Hijrah. Jadi pada bulan Ramadan selepas itu, maka bermulalah umat Islam berpuasa kali yang pertama. Dan Allah uji ibadah puasa umat Islam pada ketika itu. Bukan saja itu merupakan ibadah puasa yang pertama kali, tetapi dalam masa yang sama mereka diuji dengan peperangan Badar. Baik. So, itu cara Al-Quran diturunkan oleh Allah. Sekaligus itu hanya berlaku daripada Lauh Mahfuz ke Sama'id dunia, langit yang terdekat. Tetapi daripada langit yang terdekat ini kepada Nabi turun secara sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Maka sebab itulah salah satu amalan yang terbaik selain daripada berpuasa Ramadan pada siang harinya, maka dihidupkan sepanjang hari Ramadan itu dan juga malah malamnya juga dengan membanyakkan membaca kitab suci Al-Quran sesuai mengambil sempena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Jadi bila kita membaca Al-Quran seperti kita sedang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Jadi banyak faedah ataupun manfaat ataupun kelebihan membaca kitab suci Al-Quran itu, antaranya ialah yang pastinya mendapat ganjaran pahala yang berganda-ganda. Satu huruf dibalas dengan 10 kali ganda. Bayangkan kalau kita baca satu juzuk bagaimana, kan? Satu Al-Quran 30 juzuk macam mana? Itu Allah saja yang maha mengetahui. Selain daripada itu, membaca Al-Quran merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ia merupakan kalamullah dan dia merupakan mukjizat bagi Nabi SAW yang kekal sampai bila-bila. Sampai sekarang, inilah satu-satunya mukjizat yang dapat kita saksikan, iaitu mukjizat Al-Quran. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran akan menjadi syafaat di akhirat. Menjadi syafaat ini kepada siapa? Untuk orang yang membaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Jadi Nabi pesan kepada kita, bacalah Al-Quran. Nanti Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat, memberi pertolongan, memberi perlindungan kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadi yang layak digelar sebagai ashabul Quran ini ataupun sahibul Quran ialah orang-orang yang sentiasa membaca Al-Quran, malah berusaha menghafaznya, dan yang penting ialah menghayati apa yang kita baca itu, sama ada dalam bentuk ayat larangan, ayat perintah, ayat iktibar, kisah dan sebagainya. Selain daripada itu, sesiapa yang membaca Al-Quran, insya-Allah dia akan mendapat ketenangan diri. Jadi tak perlulah nak menggunakan apa-apa, nak makan pil itu, pil ini, pil penenang, tak payah. Baca Quran, insya-Allah dia akan menenangkan jiwa. Kerana membaca Al-Quran ini akan dia sedang membaca kalamullah dan sentiasa dikelilingi oleh para malaikat. So tentunya malaikat yang akan bawa segala kebaikan. Dan selain daripada itu, oleh kerana Al-Quran ini bukan saja kitab panduan, tetapi juga di sebalik itu ada rahsia-rahsia yang tersembunyi, antaranya ialah menjadi penawar kepada penyakit. Jadi ayat isi Al-Quran itu, insya-Allah kita mohon dengan barakah
dengan barakahnya kitab suci Al-Quran, Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Contoh kalau kita baca surah Al-Fatihah, kita mohon dengan keberkatan surah Al-Fatihah agar Allah menyembuhkan penyakit kita, menunaikan hajat kita dan sebagainya. Dan begitulah juga dengan ayat-ayat yang lain. Dan yang lebih penting iaitu untuk mengukuhkan iman yang sudah sedia ada di dalam diri kita. Jadi dengan bacaan Al-Quran dan bacaan yang kita fahami lebih lagi, pastinya akan memberikan kekuatan, nilai tambah kepada iman yang sedia ada. Dan selain daripada itu, sebenarnya banyak tuan, saya bagi 6 ataupun 7 saja di sini. Yang penting Al-Quran itu kita merujuk kepada firman Allah yang saya bacakan tadi, hudal linnas. Quran itu menjadi panduan untuk seluruh manusia. Jadi Allah sebut itu manusia. Bila manusia ini orang Islam, orang bukan Islam, boleh jadi orang Islam juga, dah tentu kita memanfaatkan Al-Quran. Tapi orang kafir pun kadang-kadang mereka mendapat ilmu daripada Al-Quran kalau mereka mengkaji. Berapa banyak orang tahlis mengkaji Al-Quran sehingga mereka itu ada yang hafiz Al-Quran. Ada yang hafaz hadis-hadis Nabi. Mereka mengkaji ilmu-ilmu dalam Islam ini. Tuan-tuan, mereka dapat ilmu dan sebagainya. Jadi itu merupakan antara kelebihan amalan-amalan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. So dalam Al-Quran apa yang ada? Macam-macam. Ilmu Al-Quran itu adalah ilmu Allah. Sebagaimana kita tahu, ilmu Allah ini tidak ada batasnya. Nak banding dengan ilmu kita ni, umpama sebatang jarum yang kita masukkan ataupun celupkan di air lautan. Kita pergi tepi pantai, kita celupkan jarum itu, air yang melekat pada jarum itu, itulah umpama ilmu kita. Tapi lautan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu amat luas. Maka Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Di situlah ilmu, wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW, ia menjadi panduan kepada kita. So antara kandungan penting dalam Al-Quran itu ialah ilmu akidah. Ilmu tentang keimanan. Tentang kewajipan beriman kepada Allah. Macam mana kita beriman kepada Allah supaya menjauhkan diri daripada syirik. Macam mana beribadah kepada Allah. Macam mana kita nak berhusnuzan atau baik sangka dengan Allah. Beriman dengan qada qadarnya, ketentuannya dan sebagainya. Jadi dalam soal akidah, soal ketuhanan, Allah sebut panjang lebar dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga kan sepanjang Nabi berada di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun itu, di umat Islam diajarkan lebih dalam bidang tauhid ataupun akidah. Waktu itu belum ada lagi puasa. Puasa pada tahun yang kedua hijrah. Puasa difardukan selepas Nabi berhijrah, tahun yang kedua. Jadi maknanya di semasa Nabi di Mekah itu tidak ada amalan atau berpuasa. Puasa Ramadan itu belum ada lagi. Puasa-puasa yang lain tu, yang sunat semua, tu ada. Yang Ramadan belum ada lagi. Jadi, solat pun di hujung-hujung tempoh sebelum Nabi berhijrah. Lebih kurang setahun sebelum berhijrah, Nabi di Isra' dan Mi'rajkan, maka berlakulah kewajipan beribadah, ibadah solat. Tapi yang lain itu dalam tempoh tahun yang pertama kenabian sampailah tahun yang ke-11 itu, tahun yang ke-12, tahun ke-13 Nabi berhijrah, itu kebanyakan ayat-ayat yang menceritakan tentang akidah. Surah Al-Ikhlas itu antara surah yang sangat masyhur dalam ayat yang menjadi dalil tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, itu perintah Allah. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Contohnya itu nama akidah. Selain daripada itu, di dalam Al-Quran terkandung ayat-ayat panduan Allah Subhanahu wa taala tentang syariat, pelaksanaan syariat tentang solat, tentang zakat, ibadah haji dan sebagainya, tetapi disebut secara
ringkas secara dasar. Maknanya ada perintah-perintah, ada larang-larangan. Jadi ada setengahnya disebut secara detail. Contohnya dalam bab pusaka, Allah sebut detail dalam Al-Quran. Kemudian contohnya dalam bab wanita yang diharamkan berkahwin. Ini bab munakahat. Bab munakahat detail dalam Al-Quran. Bab pembahagian harta pusaka pun detail. Tapi bab solat, Allah sebut aqimus solat, tunaikanlah solat, detail. So macam mana nak didirikan solat, qiyamnya, rukuknya, sujudnya, bacanya macam mana, itu diterangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi selain daripada itu dalam Quran penuh dengan panduan akhlak-akhlak mulia tentang sifat sabar, sifat syukur dan sebagainya lah. Dan supaya menjauhi juga daripada sifat-sifat yang mazmumah. Dan juga istimewa dalam Quran sesuai Islam itu sebagai agama yang lengkap, syumul, sempurna. Bukan saja Islam itu sebagai agama yang melibatkan ketuhanan saja ataupun kepercayaan, tetapi juga dalam Islam itu ada sistem muamalat, ada sistem ekonomi. Jadi soal halal haram, kewajipan mencari harta, berniaga dan sebagainya, itu ada disebut dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini satu kitab panduan yang cukup lengkap, sempurna. Selain daripada di dalamnya itu ada hukum hakam. Hukum hakam termasuk halal haram, perintah yang sunat, perintah yang harus, larangan yang haram, larangan yang makruh. Jadi semuanya ada di dalam Al-Quran. Namun untuk mengetahui apakah perintah itu wajib, ataupun apakah perintah itu sunat, atau apakah perintah itu harus, ini kena merujuk kepada penjelasan ulama. Sebab dalam Quran tak semua perintah itu menunjukkan kepada wajib. Contohnya, kalau kita pergi solat Jumaat, di situ biasa kita baca surah Al-Jumu'ah tu, ada satu ayat yang berbunyi di hujung-hujung ni, Faiza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Bila telah disempurnakan salat Jumaat, Allah perintahkan fantashiru fil ard, danlah kamu keluar bertebaran di atas muka bumi. Itu perintah. Jadi nak tahu apakah hukum perintah ni, wajib ke, sunat ke, harus. Ini kena rujuk ulama. Rujuk ulama tafsir, rujuk ulama fiqah. Sebab ulama ini pewaris Nabi. Nabi dah pesan, Nabi dah wafat, rujuk kepada pewarisnya. Siapa pewaris Nabi? Para ulama. Nabi meninggalkan ilmu pengetahuan kepada para sahabat, para tabi'in dan sampai pada kita hari ini. Jadi perintah itu menunjukkan kepada satu perintah yang harus, bukan perintah yang wajib. Maknanya selepas kita selesai solat Jumaat, tuan-tuan, kalau petang-petang lepas solat Jumaat tak ada apa kerja, nak teruskan i'tikaf pun boleh. Tapi kalau nak keluar pasal ada kerja, dipersilakan sebab ada perintah. Jadi perintah itu hukum tidak wajib. Itu contohlah. Dan ada yang secara jelas perintah yang menunjukkan kepada halal dan haram dan sebagainya. Dan yang menarik juga dalam Quran ini ada ayat-ayat yang menyebut balik kisah-kisah kaum yang terdahulu. Banyak ayat-ayat qasas ataupun kisah. Ada cerita, cerita Bani Israel, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita para Nabi dan juga cerita para umat-umat yang terdahulu. Ada dimuatkan dalam Al-Quran. Walaupun dalam bentuk yang ringkas, tapi kemudian disebut di beberapa tempat ataupun surah yang tertentu. Surah cerita ataupun kisah Bani Israel itu antara kisah yang paling panjang. Dan kisah-kisah yang Allah muatkan dalam kitab suci Al-Quran itu bukan sekadar untuk dibaca, tetapi merupakan kisah benar yang berlaku, yang kita tidak ada pada zaman itu. Dan yang penting di sebalik kisah itu sebenarnya Allah inginkan kita mengambil iktibar ataupun pengajaran. Sebagaimana Allah musnahkan orang yang zalim dulu, yang menentang para nabi mereka. Kaum Lut, kaum Ad, di mana? Tidak ada. Mereka menentang, mereka melawan dakwah Nabi sampai ada yang membunuh Nabi mereka. Akhirnya kaum-kaum itu dulu sudah dibinasakan oleh Allah.
tak wujud lagi zaman sekarang. Jadi peringatan kepada kita umat akhir zaman supaya jangan sampai menjadi umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah kejayaan umat Islam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Dulu ada golongan yang sedikit tetapi dia dapat mengalahkan golongan yang ramai. Mereka berjaya dalam dakwah, berjaya dalam pertembungan antara yang benar dengan yang batil, tetapi akhirnya Allah beri kemenangan kepada golongan yang benar walaupun sedikit. Jadi ini sini pengajaran yang baik supaya kita sentiasa berada di atas jalan kebenaran. Jadi kemenangan itu Allah yang memberi, tetapi kita kena berusaha. Jadi hari ini kita ada satu perjuangan yang belum selesai tentang sebagaimana kita maklum, Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa masih dikuasai oleh orang-orang Israel ataupun orang Yahudi sehingga ke saat ini. Ini merupakan kewajipan seluruh umat Islam supaya berusaha untuk membebaskan bumi Palestin yang disebut sebagai Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci, bumi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. So ini diceritakan dalam Al-Quran juga, menjadi peringatan kepada kita umat Islam hari ini supaya sentiasa dalam jiwa kita umat Islam ada perjuangan untuk menegakkan kebenaran sepanjang zaman, insya-Allah. Insya-Allah satu hari nanti Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa akan kembali ke tangan umat Islam, insya-Allah. Jangan tunggu Imam Mahdi, jangan tunggu Nabi Isa AS, tapi berusahalah daripada sekarang. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan sebagai saya sebutkan tadi adalah bulan turunnya Al-Quran. Kalau kita melihat kisah-kisah salafus salih dahulu, apabila sampai bulan Ramadan, Masya Allah, mereka membaca Al-Quran sangat luar biasa. Kita hari ini, Alhamdulillah sedikit sebanyak cuba mengikuti jejak langkah mereka dengan membanyakkan membaca Al-Quran. Dan saya percaya di mana sahaja umat Islam berada, di masjid, di surau, di rumah, ada saja amalan-amalan bertadarus. Tadarus dengan jemaah masjid surau, bertadarus dengan rakan-rakan sekerja di pejabat, bertadarus dengan ahli keluarga di rumah masing-masing. Jadi saya harapkan mudah-mudahan amalan ini diteruskan sempurna dengan bulan Ramadan sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran. Kalau kita melihat sejarah salafus saleh dulu, lagi hebat, jauh lebih hebat. Mereka ada yang khatam Al-Quran, satu hari mereka khatam. Ada yang khatam satu bulan tu, ada yang khatam 30 kali, mana satu hari sekali dikhatam. Ada yang 15 kali dikhatam, bermakna 2 hari sekali dikhatam. Ada yang satu hari khatam berkali-kali. Masya Allah. Allah beri mereka keberkatan waktu namanya itu. Allah berikan mereka keberkatan umur. Masa yang sama. 12 jam siang, 12 malam. Kita pun dapat masa yang sama. Macam mana mereka 24 jam boleh menghatamkan Al-Quran? Kita 30 hari sebulan dalam bulan Ramadan tak khatam Al-Quran. Ini sebenarnya isu keberkatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau waktu yang kita dapat itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun waktu itu singkat, tapi kita dapat melakukan amalan atau perbuatan yang banyak yang sepatutnya mungkin bukan dalam tempoh 1 jam, tetapi mungkin amalan itu mungkin hanya boleh diselesaikan selama 3-4 jam, tapi berjaya disiapkan dalam 1 jam. Ini namanya keberkatan. Jadi ambillah kesempatan keberkatan bulan turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan, khususnya 17 Ramadan. Dalam kalender kita pun sudah disebut Nuzul Al-Quran. Itu tarikh turunnya Al-Quran. Itu tarikh turunnya Al-Quran kepada Nabi yang saya sebutkan tadi ialah Al-Quran yang diturunkan secara sedikit demi sedikit, yang bermula daripada surah Al-Alaq tadi dan berakhir dengan surah Al-Baqarah ayat 281. Jadi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi ini pada bila-bila masa dalam tempoh 24 jam. Dia tak kira Nabi tengah berjalan ke, Nabi tengah duduk ke, Nabi tengah bersembang dengan para sahabat, tengah berbual, ataupun Nabi tengah tidur ke. Kalau Allah nak turunkan Al-Quran, bila-bila masa Nabi bersedia menerima,
Al-Quran. Tengah tidur pun Nabi boleh terima wahyu. Maka sebab itulah kelebihan seorang Nabi ni, tuan-tuan, untuk makluman kita semua. Nabi ni, dia hanya tidur pada mata saja. Dia tidak tidur hatinya. So maknanya, nampak mata Nabi itu pejam, tapi sebenarnya hati Nabi itu tidak tidur. Maka sebab itulah wahyu Al-Quran boleh turun walaupun Nabi dalam keadaan tidur. Maka sebab itu, marilah sama-sama kita terus menyemarakkan pengimarahan membaca Al-Quran di mana sahaja kita berada. Mudah-mudahan Al-Quran benar-benar menjadi hidayah panduan hidup kita dan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Saya rasa cukup sekat ini. Sekian aku qali hadza astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.